negara Malaysia yang dahulunya dikenali sebagai Tanah Melayu pernah dijajah oleh pelbagai kuasa asing seperti Portugis, Belanda, British dan akhirnya Jepun. Hal ini diberikan kerana pihak kuasa asing kebanyakannya ingin memonopoli semua bahan mentah dan hasil bumi di Tanah Melayu seperti getah, biji timah, petroleum dan banyak lagi. Terdapat sesetengah kuasa asing yang menjajah Tanah Melayu demi keperluan ketenteraan kerana kawasan yang strategik dan menyebabkan agama serta budaya yang dibawa dari negara asal mereka. Contohnya, penjajahan Empayar British ke Tanah Melayu bagikan serampan 3 mata kerana bertujuan untuk memonopoli semua bahan mentah dan semua bumi, mendapatkan kawasan strategik untuk ketenteraan dan menyebabkan agama Kristian dan budaya mereka di Tanah Melayu. Pada zaman penjajahan Empayar British pada abad ke-18 hingga abad ke-19, Empayar British telah membawa masuk orang-orang Cina dan India yang berbeza latar belakang politik dan budaya ke Tanah Melayu untuk bekerja di beberapa sektor yang tidak mendapat sambutan rakyat tempatan. Contohnya, orang-orang Cina bekerja sebagai pelumbang biji timah dan emas, manakala orang-orang India bekerja sebagai penanam getah, dan orang-orang Melayu kekal bekerja sebagai petani dan nelayan. Setelah kalahnya tentera Jepun di tengah pihak bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat, Empayar British menakluk semula Tanah Melayu untuk membaik pulih infrastruktur yang dimusnahkan oleh tentera Jepun dan memperbaiki keadaan ekonomi tempatan akibat keadaan inflasi yang tinggi. Kekejaman yang dilakukan tentera Jepun pada zaman pemerintahan mereka masih menimbulkan ketakutan dalam kalangan rakyat hingga hari ini. Pada tahun 1946, kerajaan British menubuhkan Malayan Union yang menyebabkan orang-orang Melayu menentang penubuhannya. Disebabkan kedaulatan sultan-sultan tidak diiktiraf, hak istimewa orang Melayu diabaikan dan orang-orang Cina dan India yang dibawa masuk oleh kerajaan British ke Tanah Melayu mendapat kewarganegaraan dan hak masing-masing mengemudah. Pada tahun 1969, berlakunya rusuhan kaum di Tanah Melayu kerana terdapat pelbagai perbezaan latar belakang politik dan budaya dalam kalangan orang Melayu dan Cina. Selain itu, jurat ekonomi yang jauh antara orang-orang Cina dan India membuatkan mereka tidak mahu bersatu padu ataupun bekerjasama dengan satu sama lain. Hal ini menyebabkan berlakunya kekacauan di seluruh negara hingga memaksa negara berada di pemerintahan tentera. Salah satu kesan terhadap penjajahan Tanah Melayu adalah terhadap pendidikan. Pada zaman British, pendidikan telah diasingkan mengikut golongan atasan ataupun kayangan dengan golongan yang miskin. Golongan-golongan atasan atau kayangan telah pergi ke sekolah yang lebih maju berbanding orang-orang miskin yang bersekolah di kampung-kampung dan mendapatkan ilmu yang lebih sedikit. Selain itu, terdirinya sekolah-sekolah vernacular yang berasingan antara kaum seperti sekolah Cina dan sekolah Tamil menyebabkan perpaduan antara kaum berkurang. Oleh itu, rakyat perlulah mengambil kira tentang perpaduan kaum agar untuk menghantar anak mereka ke sekolah kebangsaan yang sering bersatukan semua kaum berbanding sekolah-sekolah jenis Cina dan Tamil yang hanya memfokuskan terhadap bahasa Cina dan bahasa Tamil. Dan sekolah kebangsaan telah mengaplikasikan bahasa Melayu di dalam setiap pelajaran yang ada di sekolah tersebut. Kesannya semua kaum dapat mempelajari tentang budaya masing-masing dan kurangnya perselisihan faham yang berlaku dan lebih banyak pengetahuan am yang dapat diketahui sebelum berlakunya pergaduhan yang bakal berlaku. Pendapatan dan perbincangan. Bahagian 5.1, isu dari aspek politik. Huraian isu. Pengaruh penjajah barat dari aspek politik mempunyai kuasa yang amat besar. Pengaruh barat telah membawa kesan negatif kebudayaan Tanah Melayu dengan mengambil alih keputusan politik dari Sultan dan Raja Melayu dan hanya meninggalkan mereka membuat keputusan dalam budaya dan agama sahaja. Punca-punca dari aspek politik. Pengaruh barat ingin mengambil kuasa raja dan sultan dalam pemerintahan, pentadbiran dan peruntukan undang-undang di Tanah Melayu. Mereka dapat mengambil alih kuasa daripada raja dan sultan Melayu disebabkan ketidakstabilan politik dan keselamatan di Tanah Melayu. Oleh itu, mereka dapat melakukan misi mereka dengan lancar. Kesan, disebabkan raja kehilangan kuasa pemerintahan, pentadbiran dan peruntukan dalam negara mereka dari pengaruh barat, orang Melayu mula hilang hak keistimewaan mereka. Rakyat mula menerima kesulitan yang disebabkan dari kehilangan hak keistimewaannya.
cadangan penyelesaian. Pemimpin perlulah berwaspada dengan sekeliling mereka kerana mereka tidak tahu tujuan orang, walaupun orang yang ingin membantu pemimpin haruslah berwaspada agar tidak mudah untuk jatuh ke tipu hela orang yang ingin mempergunakan mereka demi kebaikan mereka sendiri. Berdasarkan kajian telah kami lakukan, terdapat 3 kesan negatif terhadap penjajahan yang berlaku di tanah Melayu. Yang pertama ialah dari segi bahasa. Hal ini kerana 3 kaum yang berbeza sering diasingkan suatu penjajahan tanah Melayu. Yang kedua dari aspek